Berbalam si awan petang, bergerak di celah pohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Anissa Bisarat Imam Yamiza dari tingkatan 5 SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Al-Taniyah telah dicalonkan sebagai tokoh nilab kategori Bahasa Melayu tahun 2020. Nadi ilmu, amalan membaca, bangsa berjaya. Amalan membaca merupakan permulaan dalam penghasilan karya. Amalan membaca dapat menambahkan kosakata serta dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Hasil pembacaan saya, karya Abdullah Hadi bin Muhammad telah menyentuh hati saya. Abdul Hadi bin Muhammad yang lebih dikenali sebagai Hadi Fayat telah dilahirkan pada 25 November 1986 di Kampung Rantau Panjang, Kepala Batas Pulau Pinang. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Permatang Janggus Pulau Pinang dan Sekolah Menengah Agama Tabiah Nasyiin. Beliau mula berkhidmat di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang di bahagian pendidikan dan sekarang beliau mula berkhidmat di Universiti Teknologi Mara Kedah sebagai penolong pegawai Hal Ehwal Islam. Antara anugerah yang telah dimenangi oleh penulis Hadi Fayat ini ialah Tokoh Maulidur Rasul peringkat UiTM Negeri Kedah, Semusim di Barzah mendapat tempat kedua pada tahun 2017, Semusim di Mahsyar mendapat tempat ketiga pada tahun 2018 dan akhir sekali anugerah pilihan pembaca popular berita harian novel Mengintai Aku di Neraka pada tahun 2019. Merupakan karya-karya yang telah saya baca. Penulisan karya Hadi Fayat iaitu Semusim di Barzah, Semusim di Mahsyar, Mengintai Aku di Neraka dan Ketika Azazil Berputus Asa. Untuk kali ini, saya ingin memberikan sedikit ulasan tentang penulisan karya Hadi Fayat iaitu Ketika Azazil Berputus Asa. Novel ini menceritakan perjalanan seorang saintis etis yang bernama Dr. Fayat mengharungi perjalanan dunia akhir zaman. Disebabkan itu, beliau yang selama ini tidak pernah mempercayai kewujudan Tuhan, tiba-tiba berasa sama. Akhirnya, beliau menemui jawapan daripada seorang syekh daripada negeri Arab yang telah menceritakan secara terperinci tentang ayat Al-Quran yang telah diciptakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Dr. Fayat kembali kepada agama Islam. Setelah meneliti jalan cerita novel tadi, elok kiranya kita melihat cara pemikiran yang ingin disampaikan oleh penulis tadi. Terbelakangkan konsep keagamaan yang secara menyeluruh tetapi masih mengekalkan gaya penceritaan yang dekat dengan pembaca. Namun, dalam penulisan beliau, hasil penulisan ini lebih sesuai kepada pembaca golongan remaja dan dewasa. Penggunaan bahasa dan kosakata yang tinggi menyebabkan karya ini kurang sesuai bagi golongan kanak-kanak. Dalam karya ini, penulis menggambarkan suasana masyarakat yang ingin tahu akan alam yang kian fana. Buktinya, watak Dr. Fayat di dalam novel ini sering mengkaji tentang alam semesta sehingga sanggup merantau demi mencari jawapan yang sah. Buktinya, Dr. Fayat telah pergi ke negara Arab untuk bertemu para ulama bagi menjawab persoalan yang telah menghantui fikirannya. Selain itu, di dalam novel ini juga penulis juga menerapkan sifat taat setia akan rakan sekerja meskipun berada di dalam kesusahan. Kesimpulannya, karya yang berjudul Ketika Azazil Berputus Asa ini akan memberikan impak yang positif dalam unsur-unsur keagamaan yang telah ditunjukkan. Tidak dapat dinafikan bahawa novel ini mampu membawa audien seolah-olah dirinya berada di dalam karya ini.